Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan sambung perbincangan kertas exam kita untuk kertas 2 pula. Hari ini kita akan bincangkan bahagian A je dulu. Mulakan dengan soalan nombor 1. Azrain menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti fizikal ke atas kadar denyutan nadi manusia. Jadual 1 menunjukkan denyutan nadi yang diperoleh apabila dia selesai melakukan 3 jenis aktiviti fizikal yang berbeza. Jenis aktiviti fizikal, berehat, kadar denyutan nadi dia dalam unit BPM adalah 80, untuk berjalan 115, berlari 165. Soalan A. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan maklumat dalam jadual 1. Kalau kamu tengok dalam jadual 1 ni, dia punya pemerhatian yang kamu boleh dapat adalah kalau kamu tengok pemerhatian pertama, aktiviti berlari menghasilkan denyutan nadi paling tinggi. Kamu tengok aktiviti berlari menghasilkan denyutan nadi paling tinggi 165. Ataupun kamu boleh buat aktiviti berehat menghasilkan kadar denyutan paling rendah. Aktiviti berehat menghasilkan kadar denyutan paling rendah. Ataupun pemerhatian yang ketiga yang kamu boleh buat, aktiviti berlari menghasilkan denyutan nadi lebih tinggi daripada aktiviti berjalan ataupun berehat. Kamu ada 3 pilihan jawapan. Yang pertama, tadi kita kata aktiviti berlari menghasilkan kadar denyutan nadi lebih tinggi daripada aktiviti berjalan atau berehat. Kamu boleh pilih lah, kamu nak pilih yang berjalan ataupun berehat, dua-dua betul. Itu antara pemerhatian yang kamu boleh tulis lah. Ataupun kamu boleh buat pemerhatian lain. Aktiviti berlari menghasilkan kadar denyutan nadi paling tinggi, ataupun aktiviti berehat menghasilkan kadar denyutan paling rendah. Soalan B. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang dimanipulasi ni kamu boleh nampak, kamu boleh tengok pada jadual ni apa yang berubah. Yang berubah ada yang kamu boleh ubah. Yang kamu boleh ubah adalah jenis aktiviti fizikal. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah jenis aktiviti fizikal. Kesan daripada kamu ubah jenis aktiviti fizikal ni, apa yang bergerak balas? Yang bergerak balas adalah kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi adalah pemboleh ubah bergerak balas. Denyutan nadi. Soalan C. Nyatakan hipotesis daripada eksperimen yang dijalankan. Apa hipotesis yang kamu boleh buat? Cikgu bagi contoh. Kalau kita tengok, yang diubah adalah jenis aktiviti dan yang bergerak balas adalah kadar denyutan. Jadi hipotesis yang kamu boleh buat adalah semakin lasak aktiviti yang dilakukan,
aktiviti yang dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Okey, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Okey. Seterusnya, soalan D. Disuruh ramalkan kadar denyutan nadi seorang atlet terlatih semasa berehat. Okey, semasa berehat, atlet terlatih. Okey, kita tahu kalau atlet terlatih ni dia mempunyai kadar denyutan nadi yang sangat baik. Jadi dalam keadaan rehat, kalau orang biasa macam Azrin ni, orang biasa dia 80 BPM. Jadi untuk seorang atlet terlatih yang memang jaga dia punya kesihatan dan jantung, jadi dia punya ramalan kita boleh letakkan dalam keadaan rehat adalah 40 hingga 60 BPM. Okey. Kamu boleh nak buat 50 pun boleh. Yang penting dalam range 40 hingga 60 BPM. Jangan lupa BPM. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji variasi ketinggian dalam kalangan mereka. Jadual 2.1 menunjukkan ketinggian bagi 24 orang murid di sebuah kelas. Dalam sebuah kelas. Okey, ni jadual 2.1 ni ketinggian diorang. Soalan A. Berdasarkan data dalam jadual 2.1, lengkapkan jadual 2.2. Okey, 140 hingga 144. Okey, kita kira 100 dalam range 140. 1 2. Okey. 140 hingga 144 hanya ada 2 orang. Okey, 145 hingga 149. 145 hingga 149. 1 2 3 4. Okey, kita ada 4 orang. 150 hingga 154. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, kita ada 9 orang. Seterusnya 155 hingga 159. 1 2 3 4 5 6. Okey, kita ada 6 orang. Okey. Jadi 160 hingga 164 mestilah ada 3 orang. Okey, ini untuk jadual soalan A. Seterusnya soalan B. Berdasarkan keputusan dalam jadual 2.2, lukiskan graf bar yang menunjukkan bilangan murid melawan ketinggian. Okey, bilangan murid melawan ketinggian. Okey, ni bilangan murid, ketinggian, unit ada. Okey. Mula-mula dia nak 140 sampai 144. Okey, kita ada 2 orang. Jadi graf dia akan jadi, kita bermula daripada sini. Okey. 2 orang. Bilangan murid dia 2 orang. Okey. Lepas tu lorek galas sikit. Okey, ni untuk yang pertama. Okey, yang kedua 4 orang. Okey, 4 orang sampai sini. Okey, kamu kena lukis guna pembaris okey. Okey. Okey, ni untuk 145 hingga 149. 150 hingga 154 ada 9 orang. Okey, sini 8, sini 10, jadi 9 mestilah kat tengah-tengah ni. Jadi, kamu lukis sampai kat sini. Okey. Guna pembaris bagi lurus. Okey. Kamu lorekkan bagi nampak jelas sikit.
Seterusnya yang keempat, 155 hingga 159 ada 6 orang. Okey, 6 orang sampai sini. Okey, 6 orang. Okey, 6 orang. Okey. Dan akhir sekali 160 hingga 164 ada 3 orang. 3 orang. Okey, 2 sampai sini jadi 3 dekat sini. Okey. 3 sini Ha, macam tu. Okey. Jadi macam inilah bentuk graf kamu lebih kurang. Jadi, tapi kamu kena lukis guna pembaris bagi nampak lurus. Okay. C. Katakan jenis variasi berdasarkan graf bar di 2B. Okay. Kalau kamu tengok, variasi apa? Yang banyak adalah variasi selanjar. Okay. Variasi selanjar. Sebab apa? Sebab dia ada um, apa ni? Dia ada dia punya pertengahan. Kira tak ada yang ketara. Dia 144, dia ada 140, dia sambung dengan 145. Okey, ni contoh variasi selanjar lah. Kalau tak selanjar macam mana? Tak selanjar contoh rambut putih, rambut hitam dengan rambut perang. Okey, nampak? Dia hitam dengan perang. Dia tak ada hitam, dia jadi hitam pudar sikit, hitam tu sikit. Tak ada. Dia hitam dengan perang. Dia punya tu ketara. Kamu nampak dia punya perbezaan tu. Variasi dia ketara. Okey, nombor 3. Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih jagung. Ketinggian anak benih jagung itu diukur setiap 2 hari. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 3. Okey, ni jadual 3. Soalan A. Berdasarkan jadual 3, ketinggian anak benih bertambah paling banyak daripada hari ke berapa hingga hari ke berapa. Okey, macam mana kamu nak tahu? Kamu kena kira perbezaan setiap hari ni. Dia punya perbezaan ketinggian. Okey, untuk hari pertama, hari kosong hingga hari kedua, perbezaan dia adalah 6 cm. Hari kedua hingga ke hari keempat, dia bertumbuh dengan perbezaan sebanyak 20/6. Jadi 14 cm. Hari keempat hingga ke hari ke-6 adalah 10 cm. Dan hari ke-6 ke hari ke-8, 5 cm. Jadi hari paling banyak dia punya pertumbuhan kamu tengok adalah hari kedua hingga hari keempat. Jadi jawapan dia adalah daripada hari kedua ke hari keempat. Okay. Seterusnya, soalan B. Menggunakan data dalam jadual 3, lukis graf ketinggian anak benih melawan masa. Okay, dia dah bagi graf kat sini, kamu cuma perlu plot dan hasilnya kamu akan dapat seperti dalam gambar ni. Okay. Kamu plot yang pertama kosong. Okay. Plot dekat kosong. Lepas tu pada hari kedua adalah 6. Hari kedua pergi dekat 6. Okay, 5. Okay, di kawasan lebih kurang kat sini 6. Lepas tu hari keempat pergi ke 20. Hari keempat dekat 20 cm. Hari ke-6 30. Hari ke-6 dia 30. Dan hari ke-8 35. Okay. Kamu garis dia punya tu dan kamu akan dapat macam ni. Okay. Pastikan yang pertama kamu plot dengan betul. Yang kedua, garis kamu licin. Tak ada macam kamu garis, berhenti sekejap, lepas tu sambung balik, dia ada putus kat sini. Kat situ kamu akan hilang markah. Okay. C. Apakah hubungan antara biji benih, ketinggian anak benih dengan masa? Okay. Kalau kamu tengok dekat jadual dengan graf ni, okay, kamu tengok jadual dah senang. Apa dia punya hubungan? Kalau kamu tengok,
Semakin makin hari dia makin bertambah hari, kamu tengok. Okey, makin bertambah hari. Okey, hari ni makin bertambah daripada hari kosong ke hari ke-8, ketinggian dia pun makin bertambah. Okey, kamu tengok. Daripada 0 cm dia pergi ke 35 cm. Jadi hubungan dia yang kamu boleh buat adalah semakin bertambah masa, okey, semakin bertambah ketinggian anak benih. Anak benih. Okey. Seterusnya soalan D. Ramaikan ketinggian anak benih itu pada hari ke-10. Okey. Dia nak kamu ramalkan. Kalau kamu tengok pada trend dia ni, semakin hari dia semakin tinggi kan. Jadi dia punya perbezaan pula mula-mula 6, 14, 10, 5. Okey. Jadi macam mana kamu nak ramal? Kamu ramalkanlah. Dia lebih kurang pada hari ke-10 dia akan bertambah lagi tinggi daripada 35 cm lah. Jadi kamu boleh pilih antara 35 hingga jangan lebih kamu pilihlah tak lebih daripada 5 cm dia punya pertumbuhan hingga 40 cm. Kamu boleh pilih antara 35 hingga 40 cm. Jadi kalau kamu nak selamat, kamu pilih tengah-tengah lah. Dalam 38 cm dia punya pertambahan pada hari ke-10. Okey. Seterusnya untuk soalan terakhir untuk perbincangan hari ini. Soalan 4. Rajah 1/1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas lateks. Lateks ni apa? Lateks ni getah lah, getah daripada pokok tu kan. Daripada pokok getah. Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen selepas 30 minit. Okey, selepas 30 minit. Okey, ni rajah 1/1. Dimasukkan cuka. Lateks tu dia menggumpal. Kalau kamu masukkan amonia pula, dia lateks tu kekal bentuk cecair. Okey, tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini. Okey, kamu boleh buat dua jenis pemerhatian. Yang pertama, kamu gunakan rajah 1.1. Okey, iaitu yang pertama, lateks yang ditambah asid bergumpal. Okey. Bergumpal. Okey. Ataupun rajah 1.1 lateks bergumpal. Atau lateks yang ditambah amonia kekal cair. Kekal cair atau rajah 1.2 lateks kekal cair. Kekal cair. Okey, kamu boleh pilih antara empat ni. Seterusnya, B. Nyatakan satu influence berdasarkan pemerhatian di rajah 1.2. Okey, rajah 1.2 tadi, lateks dia tak menggumpal. Apakah sebab dia? Sebab dia, kamu boleh tulis lateks kekal
cair. Lateks kekal cair kerana amonia. Okey, amonia bahan yang kamu campurkan tadi menghalang penggumpalan lateks. Okey. Ini adalah kamu punya inference. Okey, seterusnya soalan C. Nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalakkan dalam eksperimen ini. Okey, pemboleh ubah yang dimalakkan ini maksudnya pemboleh ubah yang kamu tak ubah. Apa yang kamu tak ubah? Kita tengok balik gambar. Kamu tengok yang kamu tak ubah adalah yang pertama isi padu lateks. Okey. 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 Isi padu lateks je kamu tak ubah kat sini. Jadi, pemboleh ubah yang dimalakkan kamu boleh buat isi padu lateks atau bahan ataupun larutan. Okey, kamu boleh pilih antara tiga ni. Tapi dia punya yang key point dia adalah isi padu. Dan kamu boleh pilih lah kamu nak tulis isi padu lateks ke, isi padu bahan ke, isi padu larutan ke. Ikutlah kamu selesa mana. Okey, D. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, hipotesis yang kamu boleh buat adalah asid menggumpalkan okey, silap. Sekejap. Asid menggumpalkan lateks atau kamu boleh buat satu lagi hipotesis amonia menghalang penggumpalan balan lateks. Okey. Okey. Soalan E. Nyatakan definisi secara operasi bagi asid. Okey. Definisi secara operasi yang kita boleh buat adalah untuk asid dia nak asid. Jadi kita buat asid ialah bahan yang menggumpalkan lateks. Okey. Ini saja untuk perbincangan kita hari ini. Untuk video seterusnya nanti kita akan sambung soalan 5. Okey, bahagian B soalan 5 sampai 12 insya-Allah. Okey. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Minta kamu semua buat pembetulan untuk soalan 1 hingga 4 kertas 2 dalam buku latihan kamu. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih.